الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير، يا فتاح يا فتاح، يا عليم يا عليم، وبك نستعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini adalah hari Rabu bersamaan 27 bersamaan 28 Julai 2021. Ke pengajian pukul 8.30 pagi, ulang kaji Nahu jumlah ismiyah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu Bahariah, Ibu Zainab, Ibu Salamah, Cikgu Saiful Bahari, alhamdulillah. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah Taala, kita ulang kaji tajuk jumlah ismiyah. Jadi ibu ayah, jumlah ismiyah, ulang kaji balik ibu, apa dia makna jumlah? Apa dia makna jumlah ya? Ibu ayah boleh tulis ya, apa dia makna jumlah? Jumlah maksudnya ayat, betul cikgu ya. Jumlah maksudnya ayat. Dan bila kita sebut ismiyah, maka dia terdiri, ismiyah maksudnya ayat itu dimulakan dengan isim. Ayat itu dimulakan dengan isim. Saya akan bahaskan beberapa perkara yang mungkin ada yang kita belum pernah bincang lagi. Okey, tengok saya ni ya, tulis ya. Okey. Contoh Muhammadun alimun. Okey. Contoh saya bagi Muhammadun alimun. Muhammadun alimun, ibu ayah kita kena ingat ya. Sekurang-kurangnya pada jumlah ismiyah, sekurang-kurangnya dia terdiri daripada dua unsur, iaitu mubtada dan khabar. Kejap ya. Okey, maaf ibu ya. Jadi sekurang-kurangnya dia ada dua unsur. Pertama, dia ada mubtada, yang kedua dia ada khabar. Mubtada ni kita panggil subjek. Subjek, alimun khabar ataupun predikat. Jadi ibu ayah, syarat untuk jadi mubtada antaranya dia mesti ma'rifah. Dia mesti ma'rifah, tak boleh nakirah jadi mubtada. Apa itu ma'rifah ustaz? Apa itu nakirah? Kalau nak bincangkan sekarang payahlah. Ini nama pun ulang kaji. Siapa ibu-ibu yang tak tahu apa itu ma'rifah nakirah kena belajarlah insya-Allah ya. Kena ikuti khusus-khusus daripada asas balik. Jadi Muhammadun alimun. Ibu ayah yang dah belajar, ini khabar dalam bentuk mufrad. Dalam bentuk mufrad. Bila kita kata bentuk mufrad, bukan makna kalimah ni kalimah sekadar kalimah mufrad saja. Maksudnya dia bukan jumlah. Contoh lain saya bagi.
Bagi contoh, al-muallimani, alimani. Okey. Al-muallimani, alimani. Okey. Ibu ayah tengok. Al-muallimani mufrad ke musanna ke jamak? Al-muallimani ibu ayah mufrad ke musanna ke jamak? Mubtada dia dalam keadaan mufrad ke musanna ke jamak? Musanna kan? Khabar dia mufrad ke musanna ke jamak? Bentuk khabar ni. Khabar ni mufrad ke musanna ke jamak sekarang ni? Khabar. Musanna juga kan? Khabar ni musanna juga. Tetapi khabar ini bentuk jumlah ke bentuk isim mufrad? Jadi satu sudut dia bentuk jumlah ismiah ke, jumlah fi'liyah ke, ataupun bentuk isim mufrad. Ni khabar kita panggil khabar dalam bentuk isim mufrad. Ustaz ni kan musanna. Ini kan musanna kan? Ini musanna. Tapi dia musanna tapi dia dalam kita tengok sudut ya. Dari satu sudut mufrad musanna jamak, mufrad musanna jamak, ini musanna. Dari sudut tu. Dari sudut mufrad musanna jamak, ini musanna. Okey. Kemudian dalam bentuk mufrad dengan apa ni, dari segi jumlah mufrad atau isim mufrad ataupun isim mufrad, khabar mufrad ataupun khabar jumlah, dia khabar mufrad. Dia khabar ada bentuk khabar mufrad, ada bentuk khabar jumlah, ada bentuk khabar sibuk jumlah. Kejap ya. Boleh ibu ayah ya? Maaf ada gangguan sikit tadi. Jadi ulang balik. Ibu ayah, alimun ini dari bentuk mufrad musanna jamak, alimun ini mufrad. Dan dalam bentuk lain, dari sudut lain, sudut khabar mufrad ke, khabar jumlah ke, khabar syibih jumlah, ini khabar mufrad. Jelas? Begitu juga al-muallimani, alimani. Kalimah alimani dari sudut mufrad musanna jamak, dia musanna. Tapi dari sudut khabar, dari sudut khabar itu khabar mufrad ataupun khabar jumlah ataupun khabar syibih jumlah, dia adalah khabar apa? Ibu ayah, khabar mufrad ya. Khabar mufrad. Jelas ya? Satu isim mufrad, satu khabar mufrad. Alimun isim mufrad dan dia juga khabar dalam bentuk mufrad. Alimani isim musanna tapi dia khabar dalam bentuk mufrad, khabar mufrad. Okey, jelas tak ibu ayah semua? Jelas ya? Ini mubtada dan ini khabar dalam bentuk mufrad. Okey, contoh lagi saya bagi. Okey. Itu ya ibu ya. Al-muallimuna alimuna. Sekarang ibu ya, al-muallimuna ni mufrad ke musanna ke jamak? Al-muallimuna mufrad ke musanna ke jamak? Jamak kan? Dia adalah jamak. Al-muallimuna jamak, maksudnya mubtada dia dalam keadaan jamak. Khabar dia sekarang ni alimuna, dari sudut mufrad musanna jamak, dia apa? Dari sudut mufrad musanna jamak, dia juga jamak kan? Dari sudut mufrad musanna jamak, dia jamak. Tapi dari sudut khabar mufrad, khabar jumlah dengan khabar syibih jumlah, dia adalah khabar apa? Dari sudut khabar pula, khabar mufrad. Khabar mufrad. Tapi dari segi sudut mufrad musanna jamak, dia memang jamak, dia jamak muannas salim. Okey. Siapa yang baru hari ni dia tahu beza di antara khabar khabar dalam bentuk mufrad musanna jamak dan juga khabar dalam bentuk mufrad jumlah dan syibih jumlah. Siapa baru tahu perbezaan pada hari ini, komen baru, ulang kaji.
Oh, ramai juga baru. Ya Allah, ramai baru ya. Ramai baru. Alhamdulillah. Ada orang lagi bonus sudah, Masya Allah, bagus ya. Ramai baru. Jadi Alhamdulillah lah Ibu Ayah, syukurlah. Tadi pagi tadi lepas subuh saya fikir apa nak ajar kan. Rupanya saya nak ulang kaji jumlah ismiah ni. Rupanya ramai yang baru tahu. Okay, Ibu ada tak Ibu Marusah? Ibu Marusah ada Ibu Marusah? Ibu Marusah ada tak? Ibu Marusah tak ada. Oh, tak ada Ibu Marusah. Okey, tak apa tak apa. Okey, Ibu Marusah tak ada ya. Waalaikumsalam Ibu Saindah ya. Jadi Ibu Ayah jelas ya, baru ya semua. Masya Allah ramai yang baru, ada yang orang gaji. Okey. Inilah dia khabar dalam bentuk mufrad. Ni semua ni, ketiga-tiga ni adalah khabar dalam bentuk mufrad. Cumanya alimun dari sudut mufrad musanna jamak dia mufrad. Alimani dari sudut mufrad musanna jamak dia musanna. Alimuna dari sudut mufrad musanna jamak dia adalah jamak. Jelas Ibu Ayah semua insya-Allah ya. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Okey. Ibu Ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Okey. Kemudian saya nak tunjuk pula khabar dalam bentuk jumlah. Khabar dalam bentuk jumlah. Contoh khabar dalam bentuk jumlah ismiyah. Jumlah fi'liyah dulu. Khabar bentuk jumlah fi'liyah. Okey. Contohnya Muhammadun zahaba ila al-masjidi, ataupun Muhammadun yazhabu ila al-masjidi. Okey. Ni boleh tengok tu. Saya bagi Muhammadun zahaba. Muhammadun tu mubtada. Tapi khabarnya zahaba ila al-masjidi. Zahaba fi'il madhi ma'ruf dan ada fa'il dalam dia, dhamir huwa kembali pada Muhammad. Ila huruf jar, al-masjidi majrur. Okey, isim yang majrur ya. Jadi zahaba ada fi'il, ada fa'il. Maka jumlah apa ni Bu Ayah? Zahaba jumlah apa? Jumlah fi'aliyah. Bermakna ini khabar dalam bentuk jumlah fi'aliyah. Bermakna khabar dalam bentuk jumlah ada dua. Ada khabar jumlah ismiyah, ada khabar jumlah fi'aliyah. Ini khabar jumlah fi'aliyah. Tak kira lah fi'il tu fi'il madhi ke fi'il mudhari' ke? Ini fi'il madhi. Zahaba ila al-masjidi. Ini contoh fi'il mudhari', yazhabu ila al-masjidi. Jadi mudah saja. Maka zahaba ila al-masjidi, zahaba fi'il madhi dan fa'il berserta dengan muta'alliqnya ila al-masjid. Okey, akan jadi jumlah fi'liyah. Sebenarnya ada sebutannya jumlah fi'liyah khabariyah, tapi kita tak ajar lagi. Tak perlu belajar lagi khabariyah tu. Cukup tahu jumlah fi'liyah saja. Akan jadi jumlah fi'liyah, jadi khabar pada Muhammadun. Begitu juga yazhabu ila al-masjidi. Yazhabu fi'il berserta fa'ilnya dhamir huwa kembali pada Muhammadun. Ila huruf jar, al-masjidi majrur. Yazhabu fi'il berserta fa'il berserta jar majrurnya, huruf jar dan majrur muta'alliq pada yazhabu. Jadi jumlah fi'liyah dan jumlah itu jadi khabar pada Muhammadun. Okey, untuk jumlah fi'liyah sebagai khabar jelas tak Ibu ya? Jumlah fi'liyah sebagai khabar jelas tak? Jelas ya, mudah kan? Jumlah fi'liyah sebagai khabar. Jadi Ibu Ayah, ini adalah penerangan yang sangat penting, terutama ibu-ibu ayah yang belajar mustawa 2 hari tu. Ibu-ibu ayah yang belajar mustawa 2, kita ada belajar jumlah ismiyah. Sekarang ni nampak tak, kita dah kembangkan lagi. Kita dah belajar jumlah ismiyah dalam mustawa 2 kan, tapi kita tak belajar detail betul. Kerana kita tak cukup masa tu, lebihkan mahal lagi kan. Jadi saya buat cara macam ni. Ibu ayah membantu tak ibu ayah yang mustawa 2 hari tu? Mustawa 2 hari tu dah 30 orang, 40 orang lebih kurang. Membantu tak ibu ayah mustawa 2 hari tu? Pasal kita mustawa 2 tu, saya rasa ibu ayah ada lagi yang tak faham ni. Jadi bila ibu ayah mustawa 2 tu belajar, dan belajar yang ni akan lebih membantu lagi insya-Allah. Jelas ibu ayah ya? Alhamdulillah ya. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, Masya Allah ya. Okey, kita tengok pula sekarang ni
Macam mana nak khobar tu dalam bentuk jumlah ismiyah. Khobar dalam bentuk jumlah ismiyah. Jadi contoh ni kejap. Okey. Ibu tengok contoh. Muhammadun, Muhammad itu abuhu alimun, bapak dia orang alim, bapaknya orang alim. Abuhu. Jadi boleh yang Muhammadun dah mubtada dah. Muhammadun dah mubtada. Masa yang sama, abuhu alimun, abuhu juga mubtada kepada alimun. Abuhu, abu mudhaf, hu mudhaf ilaih. Abu ni kita ada belajar dalam kita punya bahasa Arab, teknik baca kitab gundul tu, kan? Pasal Nabi Adam tu kan. Jadi abu ni syaratnya dia kena mudhaf. Bila dia mudhaf baru ada waw ni, abuhu. Kalau nasab abahu, kalau jar abihi. Sekarang ni dia ni mubtada, mubtada kepada alim. Mubtada kepada alimun. Ustaz Muhammad kan mubtada juga. Betul ibu, Muhammad ni dah mubtada dah, betul. Tapi sekarang khobar dia pula, kebetulan khobar pun jumlah ismiyah. Khobar pun bentuk jumlah ismiyah. Jadi kalau jumlah ismiyah, dia mesti ada mubtada khobar. Ni Muhammad pun mubtada juga, tapi sekarang ni kita tutup dulu mubtada ni. Muhammad tu kita tutup. Kita tutup Muhammad. Tutup Muhammad, tengok pada abuhu alimun saja. Jadi abuhu mubtada, alimun khobar. Ibu yang alimun khobar pada siapa? Alimun khobar pada Muhammadun ke? Alimun khobar pada abuhu. Cuba ibu jawab. Alimun khobar pada siapa tu? Abuhu, betul. Alimun khobar kepada abuhu. Jelas ya? Jadi abuhu mubtada, alimun khobar. Abuhu mubtada, alimun khobar. Mubtada dan khobar jadi apa ibu ya? Mubtada campur khobar jadi apa? Mubtada campur khobar. Jadi apa tu? Jumlah. Jumlah tak sempurna ibu. Kena sebut betul-betul. Jumlah apa? Jumlah saja tak cukup. Jumlah ismiyah baru betul. Jumlah ismiyah. Ibu kena sebut yang betul ya. Jumlah ismiyah. Ismiyah saja pun, ibu sebut dulu. Jumlah ismiyah. Kalau jumlah saja pun salah, ismiyah saja pun salah, kena combinekan jumlah ismiyah. Okey. Betul ibu yang tulis ismiyah tu pasal tadi dah tulis jumlah kan. Itu tulis ismiyah saja. Tapi kita biasakan sebut sempurna jumlah ismiyah. Okey. Nanti akan datang, kita dah belajar tinggi lagi, mungkin lagi berapa bulan lagi, tinggi lagi. Baru kita panggil jumlah ismiyah khobariyah. Jumlah fi'liyah khobariyah. Pasal dia ada jumlah ismiyah khobariyah, jumlah ismiyah insya'iyah, macam-macam lah. Tapi ini khobariyah. Kita tak nak bincang benda tu. Cukup tahu abuhu alimun mubtada khobar jadi jumlah ismiyah dan baru jadi khobar pada Muhammad. Jumlah ismiyah ini jadi khobar pada Muhammad. Bermakna dalam ayat ni ada berapa mubtada ibu? Dalam ayat Muhammadun abuhu alimun ada berapa mubtada sebenarnya? Ada 2 mubtada. Dan dia ada jalan penyelesaian. Jalan penyelesaian ni adalah Muhammadun abuhu alimun, selesaikan dulu abuhu alimun. Selesaikan abuhu alimun, dah jadi jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah baru jadi khabar pada Muhammadun. Okey, saya sangat-sangat yakin ramai yang baru. Betul tak? Komen, siapa baru komen baru. Siapa ulang kaji, komen ulang kaji. Khabar dalam bentuk jumlah ismiyah ni. Dan baru. Alhamdulillah ya. Baru dan saya rasa memang mudah faham, insya-Allah. Bukan pasal saya terang, bukan. Tapi pasal bahasa Arab ni memang mudah. Bukan pasal saya yang terang, tetapi bahasa Arab memang mudah. Jadi mudah pasal apa? Kerana ibu ayah istiqamah belajar ekosistem ya. Ibu ayah boleh faham semua ni kerana ibu ayah belajar ekosistem. Tak apa. Ibu kita dah faham sikit, alhamdulillah ya. Kerana ibu ayah belajar ekosistem, istiqamah, step by step, maka sekarang ni ibu ayah boleh faham jenis khabar ni. Atas ini semua khabar bentuk mufrad. Yang 2 ni khabar bentuk jumlah. Yang Muhammadun zahaba, Muhammadun yazhabu, khabar bentuk jumlah fi'liyah. Muhammadun abuhu alimun, khabar bentuk jumlah ismiyah. Alhamdulillah. Okey. Tak apa ibu bukti, tak apa ya.
Kemudian ni boya ada khabar dalam bentuk syibih jumlah. Okey. Okey. Ini boya. Okey. Ini pula apa? Nampak ya? Okey. Cuba tengok ya. Muhammadun fid dari, Muhammadun fawqa as-sathi. Fid dari ni huruf jar, jar majrur. Kalau khabarnya ada jar majrur macam ni, kita panggil khabar syibih jumlah. Dia seperti jumlah. Okey, dia seperti jumlah. Syibih itu seperti jumlah. Muhammadun fid dari. Maksudnya biasanya ada fi'il yang tersembunyi. Contohnya Muhammadun jalasa. Contohlah contoh. Kita boleh contoh apa-apa saja yang sesuai. Ayatnya Muhammadun fid dari. Tapi kita boleh membayangkan dia tulis Muhammadun, kita bayangkan ada jalasa contohnya. Muhammadun telah duduk di rumah. Jadi Ibu Ayah, nak tanya Ibu Ayah, boleh tak tiba-tiba kita kata fit dari dalam rumah saja? Tiba-tiba dalam rumah. Dalam rumah tu apa benda dalam rumah? Duduk ke, baring ke, makan ke, apa ke? Kan? Dia mesti, jar majrur mesti ada mutalik kepada mana-mana. Contoh saya kata Ibu Ayah, contoh saya kata, dalam kelas. Tiba-tiba kata dalam kelas. Boleh faham tak dalam kelas tu apa benda? Boleh faham tak saya kata dalam kelas? Apa benda dalam kelas? Tak faham. Jadi dia mesti jar majrur, dia mesti muta'alliq kepada, muta'alliq tu kita gantungkan kepada mana-mana fi'il ataupun kalimah yang sesuai. Jadi Muhammadun mubtada lain. Dia akan jadi khabar ni. Tapi khabar fit dari tak boleh, fit dari semata-mata jadi khabar tak boleh. Dia kena cari satu kalimah yang mahzuf, yang tak disebutkan tapi sesuai. Contoh Muhammadun jalasa fit dari, itu contohlah. Tapi saya tak nak terangkan benda tu. Cukup tahu saja. Yang penting tahu ini. Semua kena tahu ni dia. Fit dari, jar majrur maksudnya jumlah dalam bentuk syibih jumlah. Khabar dalam bentuk syibih jumlah. Khabar dalam bentuk syibih jumlah. Jar majrur. Ataupun kita tengok dia macam ni. Dia jadi maf'ul fihi, zaraf. Zaraf ni biasanya jadi maf'ul fihi lah kan. Fawqa as-sathi, atas. Apa di as-sathi? Bumbung. Atas bumbung. As-sathi, bumbung. Okey. Muhammad atas bumbung. Ya, mungkin Muhammad baring atas bumbung. Muhammad panjat atas bumbung. Muhammad bertinggi atas bumbung. Contoh macam-macam contoh lah dia kan. Okey. Jadi buaya fawqa ni, fawqa dia jadi zarf. Dia mubtada, dia mudhaf, as-sathi mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Tapi masa yang sama fawqa ni adalah zarf. Saya yakin fawqa ni mungkin ada yang tak faham ni. Tapi yang faham pun mungkin ramai, tapi ramai juga mungkin yang tak faham ya. Itu tak apa, jangan risau Ibu Ayah ya, insya-Allah. Jadi fawqa as-sathi ini kalau khabar dalam bentuk jar majrur ataupun zarf macam ni, dia akan jadi khabar syibih jumlah. Okey. Saya rasa untuk fidari faham, tapi siapa yang fawqa as-sathi, siapa yang faham komen faham, siapa tak faham komen tak faham. Fawqa as-sathi khabar syibih jumlah, fawqa as-sathi zarf maf'ul fihi, siapa faham komen faham, tak faham komen tak faham. Nama tak faham apa? Zarf okey. Ibu Zaitun tak faham tak apa, Ibu tak faham tak apa. Okey. Siapa yang tak faham lagi tak apa. Jangan paksa faham. Yang tak faham lagi tak apa. Kerana bukan saya nak fokus faham yang ni. Yang kita nak faham ini dalam kursus insya-Allah. Kalau ada kursus, itu joinlah kalau ada kursus ya. Ini saya terangkan secara atas dasar saja. Apa yang Ibu yang kena faham, ini khabar bentuk syibih jumlah. Okey, semua yang tak faham tadi, tapi faham tak? Ini khabar bentuk syibih jumlah, faham tak? Jar majrur ataupun jumpa fawqa ni, ini khabar bentuk syibih jumlah. Untuk khabar bentuk syibih jumlah, faham tak? Semua yang tak faham tadi, faham tak? Faham ya? Okey. Itu saya fokus pada itu dulu. Saya fokus pada ini khabar bentuk syibih jumlah. Okey. Saya ulang balik tadi. Bila kita kata Muhammadun alimun,
Al-muallim, contohnya al-muallimani alimani, al-muallimuna alimuna. Muhammad mubtada dalam bentuk mufrad, khabar pun mufrad. Dari segi mufrad musanna jamak ni khabar bentuk mufrad. Dari segi mufrad musanna jamak khabar ni musanna. Dari bentuk mufrad musanna jamak ni khabar bentuk jamak. Tetapi dalam bentuk khabar mufrad, khabar jumlah, khabar sibih jumlah, ini semua adalah khabar mufrad. Walaupun ini jamak, maksud ni jamak, betul dia jamak. Tapi dari sudut khabar, dia adalah khabar mufrad. Lihat pada dua contoh ni. Muhammadun zahaba ila al-masjidi, Muhammadun yazhabu ila al-masjidi, Muhammadun abuhu alimun. Apa persamaan semua? Persamaannya ketiga-tiga contoh ni adalah khabar dalam bentuk jumlah. Jumlah. Adapun dua yang atas ni khabar bentuk jumlah fi'liyah. Dan abuhu alimun adalah khabar dalam bentuk jumlah ismiyah. Okey. Yang terakhir Muhammadun fid dari, Muhammadun fid dari. Di sini ibu ayah khabarnya ada jar majrur, ada juga zaraf ni. Zaraf dalam bentuk zaraf. Zaraf ni macam-macam, ada asalkan dia menunjukkan tempat ataupun masa. Biasanya tempat lah. Fauqa, tahta, kan? Tahta bawah, fauqa atas, macam itulah ya. Amama depan, wara'a belakang, macam tu. Jadi ibu ayah, kalau khabar bentuk macam ni kita panggil khabar syibih jumlah. Okey, setakat ini ibu ayah, kesemua kita belajar ni bentuk khabar ni, kita belajar jumlah ismiyah. Ismiyah ada mubtada khabar, dan khabar ada bentuk khabar mufrad, khabar jumlah, khabar syibih jumlah. Itu saja kita terang. Faham tak semua? Yang asal itu faham tak? Siapa faham 100% mengenai khabar saja? Faham 100% mengenai khabar, bukannya fauqa atau benda bukan. Khabar mufrad, khabar jumlah dan khabar syibih jumlah. Siapa faham 100%? Komen 100%. Alhamdulillah. Faham ya? Alhamdulillah ya. Tahniah ibu semua, masya-Allah. Jadi saya masukkan faham 100% tu faham tadi tu lah. Tapi kalau fauqa tu Ustaz, fauqa apa dia? Zaraf mazruf tak faham. Itu kemudian. Itu pun kita tak belajar lagi. Kita belum masuk pada pembinaan itu. Saya fokus pada 3 tu dulu tadi. Okey. Jadi kalau macam tu alhamdulillah dah tercapailah target saya pada pagi ini untuk membantu kefahaman jumlah ismiyah terutama bentuk khabar. Mudah-mudahan bermanfaat untuk ibu ayah semua insya-Allah. Setakat ini saja boleh ibu ayah ya? Boleh setakat ini saja. Ada soalan tak? Tak ada soalan yang faham semua ya. Siapa tak faham ibu ayah ulang kaji balik ya. Dengar balik syarah ni nanti apabila di-upload oleh Tuan Haji Nasir insya-Allah. Kita jumpa lagi pukul 9.30 bengkakan jumlah fi'liyah pula insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa